Okey. Um, Kalau kita nak cakap lagu tadi kita cakap bab sesat. Kalau kita cakap bab sesat, bab sesat ni satu benda berapa kali dah mak. Very sensitive benda. Tetapi setengah ustaz yang balik daripada Tanah Arab ni, I have to point them. I have to really address to them. Sebab yang balik dari Tanah Arab ni, setengah-setengah ustaz ni, mereka guna kad yang mereka ada PhD, mereka ada degree, mereka guna kad tu saja. So mereka boleh berkata apa saja dari kaedah menuduh orang ni sesat, menuduh orang ni sesat. Tapi kalau dari ulama dulu-dulu, sebelum ada YouTube, sebelum ada apa ni, kita payah dengar menuduh orang sesat begitu mudah. Macam satu, aku malas nak sebut nama Muhammad ni, ada orang tak pergi sebut dah, yang fitnah aku, kata berdiskusi dengan aku, padahal malam tu dia sengap selop. So dia ni boleh kata kita nampak dah ciri-ciri kan, ke arah kesesatan, sedikit ke arah kesesatan. Mana boleh hang boleh cakap ke orang begitu? Sebab hang boleh pandai bahasa Arab. Sedangkan di negeri Arab, ada orang yang hidup di negeri Arab sebagai seorang yang bisu. Ada, mesti ada kecacatan dari segi kebisuan. So dia tak boleh berkata-kata. Walaupun dia nak berkata-kata, tapi perkataan dia tak terkeluar dari mulut dia. Dia adalah manusia bisu. So dia duduk di Tanah Arab dalam suasana berbahasa Arab, tetapi dia orang bisu, dia tak boleh kata-kata. So apa beza dia dengan orang yang tak tahu bahasa Arab tetapi dia memiliki hati dan perasaan dan ingin mempertuhankan Tuhan. Itu bezanya, bukan ingin mempertuhankan konsep, idea, law and system. So itu sebab bila kita tengok yang menuduh orang sesat ni, bukan orang yang mengaji ilmu mengenal Allah, bukan orang mengaji ilmu tasawuf, tetapi puak-puak ni yang balik dengan degree, dengan ni, setengah mereka mulut, ya Allah. So nak menuduh orang sesat ni, kalau kita proses dari isu sesat ni, kita tambah menyesatkan, bermakna menyesatkan. Ini adalah perkataan yang boleh kita kata perbuatan. Bila perbuatan menyesatkan, kalau kita nak proses isu sesat, menyesatkan, makna kata dari sudut perbuatan ni kita nak tahu siapa yang menyesatkan siapa. Kalau kita buka surah Ibrahim ayat 4, saya sebut lagi pasal tiap kali orang jumpa saya, orang selalu macam ni, saya dengar orang kata. Padahal aku dah abang kat mereka, kalau nak jumpa aku, jangan bawa isu ataupun kaedah yang ada hubung kait dengan orang kata. Hang jumpa aku, hang kena cerita apa yang hang rasa, apa yang hang tahu, apa yang hang fikirkan. Bukan disebabkan orang kata. So bila tanya siapa kata, ni ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Ustaz tu sendiri tak pernah jumpa aku dan bersembang dengan tulus ikhlas. So hang berjumpa aku, tak payah orang kata apa yang hang rasa, dan bersoalah segala dengan ikhlas. Macam mamak kat Penang tu jumpa aku mengamuk macam ni apa, sedangkan aku tak pernah kenal dia, aku tak pernah jumpa dia. So bila soal, dia telah diracun oleh ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz YouTube. Ini yang berlaku pada hari ini. So pasal mereka tidak menggunakan akal untuk berfikir apa yang Tuhan sebut. Tuhan kata dari menyesatkan, bukan Tuhan kata sesat. Sesat ini adalah keadaan. Benar adalah keadaan. Okey? Bagaimana pula dengan petunjuk? Bagaimana pula memberi petunjuk? Siapa yang memberi? So bila kata menyesatkan, itu adalah perbuatan dalam surah
Ibrahim ayat 4. Surah An-Nahl ayat 93. Dan kalau ustaz-ustaz fiqh tu pula merasa diri mereka, setengah ustaz tu merasa mereka lah yang boleh bagi petunjuk, mereka lah yang boleh menyelamatkan orang-orang ni atas muka bumi ni, kita pergi pula surah 10 Yunus ayat 99 dan 100. So kalau kita faham kaedah ni, semua ni adalah hak milik pekerjaan atau ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. So, isu sesat ni tak ada isu sebenarnya. So, bila masa isu sesat ni ditimbul? Daripada siapa? Ustaz yang bagaimana? Ustaz yang balik daripada tanah Mekah ke, Madinah ke? Ustaz yang mana ni? Sebab Nabi dituduh sesat, dituduh tak betul, bukan di Malaysia. So, orang-orang yang macam mana menghukum Nabi sesat ni? Orang yang macam mana yang menentang Ibrahim? Orang yang macam mana yang menentang Musa? Orang yang macam mana menentang Nabi Muhammad SAW? Bukan mereka ni ada di Malaysia. Orang ni, salah silah ni ada lagi tak? Yang menentang ni. So, kalau mereka pergi mengaji di Tanah Arab, di Universiti Azhar ke apa, kita nak tahu belakang mereka ni profesor, adakah profesor-profesor tu Yahudi atau profesor yang salah silah mereka tu, keturunan mereka tu pernah menentang Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Musa AS, Nabi Muhammad SAW. Adakah salah silah tu? Dan mereka ni, silibus-silibus mereka yang student-student kita yang balik daripada Tanah Arab ni, dapat daripada mana silibus-silibus tu? Kertas-kertas kerja yang harus mereka jawab ni dapat daripada mana? Tak peduli lah yang jadi doktor ke, PhD ke, because no one question about this. Sebab aku dah cakap benda ni, aku dah masuk dalam paper, aku dah masuk paper muka depan daripada tahun 1997. Tajuk dia Makrifat Cara Lepas Dibelasah dengan Kau-Kau oleh newspaper. Pada tahun ni mai pula ustaz-ustaz muda yang boleh dikatakan ustaz-ustaz Perak. Mereka ni kira nak famous dalam YouTube, nak ni, nak apa semua. Itu hampa tengok lebih kurang 40 YouTube yang pakai nama aku dan gambar aku dalam ceramah mereka. Termasuklah Mufti. So, hari ni kita nak tahu mereka ni mai daripada mana. Sedangkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Apa dia kata? Surah Rum ayat 12. Apa dia kata? So, hari ni masalah dia itu. Bila kita cakap buat soal sesat, kita ada sebut surah-surah. Bila kita cakap soal mencari kesalahan orang lain, itu dia, surah tadi, surah Hujurat ayat 12. Tuhan berpesan, jangan. Tetapi ustaz-ustaz yang balik dari sini, itu saya nak tanya mereka ni. Tak ada seorang jawab lagi. Apa main ni daripada belakang Universiti Azhar tu ada ulama Yahudi. Kalau dari tahun 1961 diisytiharkan universiti ni. So sekarang ni kita nak tahu, sebelum ni orang menentang apa? Ilmu yang macam mana lepas tentang? Ilmu tauhid. Kalau setakat apa mengaji hadis, pecahan kedudukan 6 hadis semua hampa tahu. Beribu hadis duduk dalam kepala hampa. Persoalan yang pertama, bolehkah bawa benda ni kepada Tuhan? Kalau hampa kata boleh, Tuhan yang macam mana pula yang hampa percaya? Hampa nak cerita apa kat Tuhan? Hampa nak cerita sejarah sahabat-sahabat Nabi. Hampa nak cerita apa yang Nabi tinggalkan kepada sahabat dan sahabat riwayatkan. Mereka riwayatkan. Hampa nak bawa ni menghadap Tuhan, macam cerita saya tahu hadis ni ni kat Tuhan. Sedangkan Tuhan kata aku yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dan Tuhan kata aku mengerti apa yang tersedik di sudut hati kamu. Dia tahu. So apa yang nak cerita? Itu sebab hampa yang balik daripada tanah Arab ini nak tahu hampa ni mengaji, ada ustaz yang mengajar ilmu mengenal Allah.
Kalau tak ada ilmu mengenal Allah, you all being set up. Kita tak tahu belakang universiti ni ada profesor Yahudi tak yang tahu mereka ni akan balik, akan fasih bahasa Arab. Dan orang-orang akan tenganga dengan apa sembang. Syok. Tetapi Iblis pun boleh cakap bahasa Arab, Iblis pun pakar Quran, Iblis pun boleh cakap hadis. So hari ni kita nak tahu, kalau betul hampa ni mengaji dengan ulama wali-wali Allah, maka hampa tak akan menghalang ilmu mengenal Allah. So mereka ni dah letak dah, hampa kena faham hadis-hadis yang macam ni, hampa kena pakar bab-bab hadis macam ni. Pasal benda ni tak boleh bawa dalam ilmu tauhid mengenal Allah. Ini adalah satu pada yang ramai. Yang berajak tu satu pada yang ramai. Lepas tu mai usul pula ramai pada yang satu. Tapi satu pada yang satu hampa tak setuju. Hampa kata apa? Tasawuf tu ayat acak. Ustaz Hasan Halim ke Halim Hasan, lupa lah. Pedukang tu. Dia kata tasawuf ni macam ayat acak. Pasal inilah. Siapa yang ajak hampa berbalik sampai jadi macam tu? Nampak pakai pakaian tok selendang pula kat atas bagi nampak wow style. But so hari ni kita nak tahu, kami tak peduli apa yang hampa bawa balik. Kami tak peduli pasal ini sejarah. Sejarah ni tak boleh bawa kepada ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah hanyalah untuk mengenal diri. Ulangi lagi. Sebab ramai sangat orang duk tengok perangai apa. Orang dah tahu dah. Orang cakap bab mengenal Allah, apa masuk bab fardu ain. Mana boleh. Dia dah cakap jangan kamu campur aduk batil dan hak. Ilmu mengenal Allah itu mengenal diri, sebenar diri. Mengenal apa yang ada pada dalam diri dan luar diri. Bukan sejarah Nabi. So hold on Hongki, okay? Hold on. So apa yang nak cuba bagi tahu di sini sekarang adalah apa yang hampa bawa balik tu hampa simpanlah. Hampa bercakaplah dengan orang ramai dan do not disturb orang yang nak mengenal Allah. Sebab Iblis ni tak suka orang kenal Allah. Pelik apa ni. Kalau bab solat, aku cakap ni bukan untuk yang duk komen dalam YouTube, yang Facebook tu yang tak tahu. Aku cakap ni yang ada jabatan, yang duk follow aku, yang duk ada jabatan tak pedulilah, KDN ke, unit siasatan tata tertib hal ehwal agama, watch out. Okay, tengok pasal ni benda ni telah dicelaka oleh ustaz-ustaz muda yang baru, seperti ulang senduk yang baru, anak ulang keluar di teluk, dia patut habis merata. Mereka ni, so mereka go with a character, then they fool people. So hari ni kita nak try cakap satu benda. Kalau bab solat itu bagi orang-orang yang mengaji ilmu mengenal Allah adalah bermakna berhubung, okey. Sebab solat dia ada 3 kedudukan. Khosyi'un, daimun, khosyi'un, fa'ilun. Okey? Dia ada 3 kedudukan. Sebab yang ramai yang tak tahu, dia pukul satu ya, fa'ilun tu lah. Tapi fa'ilun ni ada rukun dan hukum. Masalah dia lepas langgap, lepas tak peduli, tak kusyuk pun tak apa. Ada ustaz kata tak kusyuk pun tak apa, buat. Itu dalil dia sendiri, itu firman dia sendiri. Dalam Quran kata berdirilah di dalam solat kamu dengan khusyuk dan tawaduk. So sampai tahap tu awak ni pun nak pergi apa? Kuantiti ke? Nak bagi nampak orang ramai ke atau kualiti? Awak buka berniaga, tak apa, janji ramai buka kedai sudah. Betul tak betul punya pasal. Takkanlah betul. Awak buka kilang, okey mai kerja, masuk kerja ada. Hari ni kita tengok absence. Kita tengok bab kedatangan. Datang sudah, belajar tak kisah. Buat kerja tak buat kerja tak kisah. Takkan kita mahu lagu tu. Sebab pergi kerja, masuk dalam kilang, semua masuk.
Ada pintu dia masuk dalam kilang tu. Dalam kilang tu pula dia ada department dia pula. Kerja kilang apa? Kerja kilang Sony. Tu dulu nampak pakai baju Sony. Tapi aku pergi kantin pun tak nampak Lalu kot bahagian lain pun tak nampak Saya kerja ni bahagian store. Bukan dengan kilang tu. Saya orang panggil sub saja. Tak cukup orang kerja, dia bagi kami kerja. Tapi baju-baju Sony ya. Kantin tak boleh masuk. Duduk kat luar ya, packing. So hari ni, bahagian mana awak nak sembang? Kalau duduk bahagian department lain, department kantin kilang Sony, kantin. Kalau yang ada atas sikit, bos-bos semua department bos. Tapi Sony adalah Sony. Kalau solat. Okay? S-O-L-A-T. Solat ni nak sembang bab apa? Kalau khusyi'un, nafas tak putus-putus ni, apa dia? Daimun, yang memuji sejak dari dalam janin lagi. Itu solat juga. Tetapi dia ada jalan cerita dia. Awak kena mengenal diri dulu. Baru mengenal Allah. Bila mengenal Allah, binasa diri. So, siapa yang solat? Bila solat fa'ilun pun dia kata hayya 'alas solah, awak jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So sekarang ni siapa yang solat kalau awak tak ada daya upaya? Tapi puak-puak ustaz yang muda yang baru balik, depa ni dah kena tipu dah dengan profesor-profesor yang bijak. Itu sebab depa kata nafi isbat is nonsense. Sebab tak sampai, depa tak tahu. Depa tak mengenal ilmu mengenal Allah, iaitu yang pertama mengenal Allah. Mereka tak kenal. Bila mereka tak kenal, mereka ada ilmu. Bukan mereka pusing. That's how Iblis sukses. Dengan menciptakan another Iblis bertopengkan jubah dan serban. Iblis kalau nak tipu orang dalam kaedah agama, takkan mereka nak pakai ragut. Mereka nanti pakai jubah dan serban atau bagi nampak bahasa Arab. Senanglah tipu. Sebab itulah kaedah, konsep dan idea, law dan sistem orang nak dengar. Sebab mereka tak sedar di tanah Arab tu pun ada orang pekak, ada orang bisu, ada orang lumpuh. Mereka tak sedar. Kalau mereka sedar tu, mananya keadilan Allah Ta'ala tu? Bagi mereka ni nak solat macam mana? Kalau dia kata sambil duduk, sambil tidur, sambil berjalan, sambil berkenderaan. Tu macam mana solat lagu mana tu? Yang surah Al-Baqarah 239 tu. Solat macam mana? Dan maka apabila telah aman, dia sebut aman lagu mana? Dia tak sebut perang pun. Kalau sekalipun dalam perang, solatlah sambil berjalan, sambil berkenderaan. Ustaz mana mai ajak? Bagaimana dia punya kaedah ayat semayang dia? Bagaimana dia punya kaedah rukuk sujud? Ni berdiri tegak, apa semua ni macam mana? Macam mana presentations of that kind of solat? Dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Tak mengenal Allah, tak tahulah yang dikata satu solat tu apa. Jadi bila kita bercakap tentang ilmu makrifah, janganlah cuba menelek dari sudut yang hampa mengaji di tanah Arab. Kalau hampa tak tahu benda ni, pergi mengaji. Jangan ganggu orang yang mengaji. Hampa fikir kaedah apa yang hampa bawa balik ni, hampa balik di tanah Arab, hampa menentang orang yang ilmu mengenal Allah. Sedangkan ilmu mengenal Allah, awak tak mengaji. Lepas tu awak tuduh orang tak pernah solat lah itu ini. So, apa kebaikan solat awak? Apabila awak berhenti solat, daripada satu waktu ke satu waktu ada periods dia tu, dalam waktu ni boleh fitnah orang. Waktu awak buat YouTube, awak sembang dalam masjid, dah tentu awak tak solat. Itu sebab ruang tu awak guna untuk fitnah orang. So, apa kebaikan solat hampa ni? Bila hampa habis waktu solat, hampa boleh fitnah orang. Hampa boleh menipu orang. Hampa boleh mengaibkan orang. Hampa ada masa pula cari silapan orang. Solat hampa ni, mana istimewa dia? Kalau itu yang membawa kepribadian hampa macam tu. Solat ni makna dia berhubung. Bila berhubung, nak berhubung apa? Nak berhubung apa? Kalau awak kata, saya pergi, kalau satu Din kata dekat Aziz, Aziz, anak aku pergi sekolah naik basikal. Okay? Esok,
Din kata kat Aziz, anak aku pergi sekolah naik basikal. Esok Aziz telefon Din. Dia hubungi Din, dia berhubung Din, dia menghubungi Din. Din, anak aku pergi sekolah naik basikal. Waktu subuh. Okay. Waktu Zohor dia cakap pula, Din, anak aku pergi sekolah naik basikal. Waktu Asar dia kata pula, Din, anak aku pergi sekolah naik basikal. Lepas tu waktu Maghrib, Din, anak aku pergi sekolah naik basikal. Waktu Isya, Din, anak aku pergi sekolah naik basikal. Dia nanti kata, woi, hari ni hang kata aku 5 kali benda yang sama, pasal apa? Hang tak tahu ke apa yang hang kata tu aku yang abang hang kemarin? Bermakna aku dah mengetahui itu benda ni. Hang beritahu apa aku? Dan apa yang beritahu tu adalah kata-kata aku kat hang kemarin. Kalau sehari 5 kali, sebulan 35, seminggu 35 kali. Kalau sebulan, kalau setahun. So, hampa punya jenis berhubung tu macam mana? Yang dikata solat hampa tu macam mana? So, orang cari nak membetulkan solat ni. Sebab Allah itu mengetahui. Allah tu tahu dah. Awak dah bagi tahu apa yang dia bagi tahu. So, mana hak awak? Dia kata, fahamkah kamu tentang sesuatu yang meliputi? Dan apakah pula yang kamu perlakukan? Surah 27 ayat 84. So, bila orang mengaji, jangan tuduh orang tak solat. Ada solat. Dan solat dia tu dia dengan Tuhan dia. Dan awak pula, macam mana solat awak bila awak kata la maujud? Tiada yang wujud ni. Maujud ni melainkan Allah. So, mana istilahnya? Awak tu mana dia? So, kita nak mengaji, nak mengenal hakikat solat tu yang sebenar-benarnya. Bukan semayang pakai niat. Siapa cakap pakai niat? Tak pernah orang terang macam tu kan? Mereka ni pakai niat je. Tak pernah orang terang macam tu. Mereka ni puak-puak tak payah solat. Tak pernah siapa kata pun tak payah solat. Tapi solat 5 waktu tu, aku dah try. Bila aku tak mampu, atas kerana tak tahu. Bila pergi jumpa ustaz, pergi soal sikit, bab diri di antara dua niat ni apa, bab niat di antara huruf yang 8 ni apa, bila kita tanya rukun khawli fi'li qalbi ni apa, tanya fana bakhwa ni apa, mauntu qalba anta mauntu ni apa, tanya dia nafi isbat ni apa, tak salah, buat sudah. Takkan ustaz macam tu kami nak ikut. Jangan kata kat akhirat, kat kubur pun hantar masuk teman. Hantar kat kubur, hantar dia tanam saya sekali, saya nak tolong jawab. Pasal dia dah tulis, ustaz jawab. So kami nak ikut, hampa nak ikut kami sekarang mana? Cakap orang macam talqin ni lah. Lepas tu pekat balik habis. Sebab amalan kami yang bertanggungjawab. So jangan ganggu orang nak mengaji ilmu mengenal Allah. Hampa ni jenis manusia macam mana? Kita bukan cakap bab tarikat. Kita bukan buat cakap bab kumpulan yang ada logo, yang ada apa-apa, yang boleh pergi menentang kerajaan, yang boleh mai kita menentang parti ni, menentang kerajaan. Tak ada. Kita mengaji mengenal Allah ni nak mengesahkan. Mana salahnya? Yang berhentam kau budak nama lepas tu. Apa jenis manusia apa ni? MF. Okey, so hari ni bila kita tanya mereka, mana silapnya orang nak mengaji mengenal Allah? Kesudahan mereka ni tak semayang. Guru mereka ni macam ni. Itu predictions yang datang daripada thought and emotion, daripada cerita orang, copy paste. Itu ilmu yang diberitahu. Contoh dia, kawan aku nama sahabat aku nama ni Wak Fairuz. Satu hari kat Johor. Hampa dengar cerita ni. Wak Fairuz ni pergi kat Johor. Dia tengah sembang-sembang dengan member-member dia apa semua. Lala satu orang tu kata, saya ni kalau apa-apa terjadi perang di Malaysia ke apa, saya bunuh dia dulu lepas ni. Sebab dia telah menyesatkan beberapa ramai orang. Lepas tu Wak ni dengar,
Mereka ni tak tahu yang Wak ni dah soal jawab saya, dah teliti semua video saya sebelum dia nak rapat dengan saya. Because he's a very intelligent guy. He don't rush like that. Only full rush in. Dia tahu only full rush in. So, dia selidik dulu semua YouTube dari A sampai Z. So, dia check back duit dia masa tu ada 1,100. Dia letak atas meja. Sekarang awak tunjuk mana yang lepas cakap tak payah solat tu seperti mana yang awak cakap. Dia tak boleh. Awak kata kalau hang tak boleh jawab, hang bagi aku 1,000. Kalau hang boleh jawab, ambil 1,000 ni kat hang. Dia tak boleh jawab. Tetapi tengok dia punya cakap tu disebabkan inilah ilmu yang diberitahu. Dia dengar orang cerita dia ni ajak tak payah solat. So bila jumpa satu orang yang betul tak 1,000 atas meja, tunjuk video mana. Saya dengar orang cakap. Inilah ilmu yang diberitahu. Ilmu yang diberitahu. Sebab kalau kita mengaji, Allah Ta'ala itu berserta di mana saja kita berada. Ada suara-suara dalam hati kita. Kalau kita dah mengaji balik dari tanah Arab, how can you don't respond? How can benda tu tak reflect dalam hati hang? Aku cakap ni dah aib dia ni. Sebenarnya aku malam tu aku duduk diam je, bukan aku diskusi pun. Macam mana aku boleh hentam dia tajuk diskusi bersama lepas, sekolahkan lepas. What kind of person am I? Aku manipulate situation, tapi aku ada PhD. Aku doktor. That's not matter. You can turn to be idiot anytime, even you are mufti sekalipun. Sebab ilmu dengar orang cakap, lepas tu kupas melalui apa yang orang cakap. Kau ni cerita, kau ni cerita, kau ni cerita, kau ni cerita. Ilmu tu kita tak mau. Sebab Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sendirinya. Bukan orang yang cerita, ni saya dengar. Allah kan ni? Saya dengar orang kata dia tak jenis tak semayang pun semua. Balon lah. Takkan macam tu orang nak dengar tu. So disebabkan mereka ni mengaji ilmu Islam minan nas. Mereka mengaji hablum minan nas. Mereka tidak mengenal ilmu mengenal Allah. Sebab Allah kata, kalau hang ada orang cakap yang aku biasa dengar dulu, ada orang cakap kalau awak berjalan tu ke arah Allah, Allah berlari ke arah awak. Tapi sedangkan dalam ahli-ahli makrifah kata, macam tu bolehlah kalau nak pakai. Kami faham surah Al-Hadid ayat 3 dia awal akhir zahir batin, dan kami faham surah Al-Hadid ayat 4 dia berserta di mana saja kamu berada. Kami faham surah Al-Qaf ayat 16 dia lebih dekat daripada urat dalam leher ni. Tak ada lah istilah aku lah jalan dia berlari, tak ada. Tapi apa boleh pakai lah kalau nak pakai tu. So puak tak ada ni. Mereka tak mau balik. Okey, kita dah mengaji tanah Arab, kita tahu ni semua satu benda lagi ilmu kita tak mengaji mengenal Allah. So you have to clean. Pergi menghadap guru, duduk depan guru mengaji. Bukan nak check. Rugi. Jangan cakap kata Allah Ta'ala ni tak adil lah lagu tu kat orang lain. Tak. Bila mai benda tu melintasi telinga hampa ilmu makrifah, hampa protes. Hampa tentang, hampa tuduh, hampa fitnah, hampa celah. So macam mana hampa kata? Sebenarnya terang-terang ni, seketui-seketui duk mai kat hampa. Tapi hampa denies, hampa tolak, hampa dismiss. So hati jenis apa yang hampa ada lalas? Hati jenis apa? Kita cakap benda ni dari tahun 1997. Waktu masuk paper, masuk TV, masuk mahkamah. Sampai ni 97 hampa duk ngaji lagi. Kita dah kena naik turun mahkamah. Kita dah kena masuk paper muka depan dah. 1997 dituduh. Sampai keluar okey je. Tapi bila hampa balik pun hampa tuduh. Yang tak bestnya ia menjadi fitnah melibatkan sahabat, kawan, kakak-kakak, anak-anak menakan, malu. Padahal kalau hampa betul buat surat, jom pergi mahkamah. Jom pergi mahkamah. Alang-alang tak? Ramai orang kata lepas samanya dia ni. Fikir balik hampa ni. Hampa tak fikir apa yang hampa buat ni.
Kalau tanya, kalau kami mengaji mengenal Allah ni, hampa tahu ke? Hampa nak kata apa? Menyesatkan orang. Bermakna kuasa Allah tu telah hampa duakan. Allah kata, akulah menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. So, how do you process Ibrahim ayat 4? How do you process An-Nahl ayat 93? How do you process Yunus 99 dan 100? Sebab hampa rasa hampa istimewa dah boleh bahasa Arab. Member aku baru ni kat Teluk Bahang, Faizal dengan Fauzi duduk stable. Dia kata lepas hang tak tahu lah, ada satu dekat negeri Arab tu, tok dia Arab, tok nek dia Arab, nenek moyang dia Arab, mak dia Arab, pak dia Arab. Dia tak boleh cakap bahasa Arab walau 10 tahun. Tapi dia duduk di tanah Arab. Kata siapa dia? Bisu kalau mana ada? Unta. Lalu apa lah unta pada pansiak. Balik lagi teruk pada unta. Sebab unta tu dia bawa kitab. Dia tak tahu apa yang dia bawa. Hampa ni hampa bawa, hampa tahu. Hampa sebaik-baik kita diam. Macam mana hampa boleh tentang ilmu mengenal Allah? Orang nak mengaji mengenal Allah, hampa tentang. Hampa ni siapa dia? Hampa lebih teruk pada unta pada pansiak tu. Sebab unta pada pansiak tak boleh cakap Arab. Tapi dia relax kan? Yang hampa ni boleh cakap Arab, boleh hadis firman. Lepas tu hampa balik tentang orang yang nak mengenal Tuhan. Sedangkan unta pun kenal Tuhan dia. Allah Akbar. You don't see it. Tanya diri tu. Sebab ilmu. Hampa nak bawa jumpa Allah ilmu. Hampa nak bawa jumpa Allah ilmu lah. Apa ni? Dia nanti hujah hampa. Bukan hampa. Quran tu kata-kata dia. Orang mengaji nak mengenal Allah dengan mengenal diri. Ada jalan-jalan dia, ada proses dia, ada peringkat-peringkat dia. Macam orang kata, alah dia ni cakap tak ada lagi, belum lagi. Takkan aku nak londeh semua dalam YouTube. Cara aku cakap luang, maujud baru. Ubudiah baru. Daripada tiba macam gendang. Daripada fitnah macam-macam. Jadi hampa nak enak. Aku buka londeh semua, mana boleh. Nak pergi mengaji lah, guru dah. Kalau nak setakat nak kata, alah dia ni cakap belum lagi. Memang belum lagi. Memang aku takkan buka habis. Sebab kalau aku buka habis nak share apa? Awak mengaji mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Takluk dia mengenal diri. Bila mengenal diri, mengenal Allah. Bila mengenal Allah, binasa diri. So diri yang sebenar-benar diri itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. So what is left there to talk about in discussions? Bila dah mengenal, tak ada apa yang nak discuss. Hang nak ambil ilmu kuat, ambil ilmu kuat lah. Hang nak ambil ilmu kebal, ambil ilmu kebal lah. Orang yang lumpuh tu pun siapa? Orang yang tak berdaya tu pun siapa? Kita tahu hakikat di dalam hakikat itu sendiri. So di situ nothing to challenge, nothing to confess, nothing to process. Simply let it be and be. Hari ni dah mengaji, nak challenge orang, nak ni, nak itu, nak ini. Kalau hampa dah rasa hampa betul, pacak satu kamera depan, cakap dalam YouTube. Apa takut? Dah kata aku belum, apa cakap? Cakap berilmu, jangan hentam aku. Kau nak hentam aku pun terpulang lah. Sebab kalau ilmu makrifah tu, aku selama 2010 start cakap dalam YouTube, hampa cari balik. Aku hentam ustaz yang buat naya kat aku. Aku tak bagi umum. Ustaz PK ni semua pelang. Aku tak bagi umum. Aku cakap sesetengah mereka. Pasal mereka buat kat aku. Aku tak buat apa pun kat mereka. Kalau hampa nak famous, hampa nak ceramah, tak ada satu baris dalam Quran menceritakan nama lepat. Kenapa hampa nak masuk bajet nak cerita nama lepat? Kenapa nak bagi contoh lepat? Padahal hampa tak pernah duduk depan lepat sembang. Hampa tak pernah proses pun. Baru ni, seorang tu dia pakar hadis. Dia kata dia balik daripada ni memang sembang-sembang aku. Aku kata kat dia, you can tell hundreds, thousands of hadis to me. I don't give no damn red ass, man. That's not what I looking for.
Dia ada lembu, dia ada anjing tang tu. Dua-dua lapang. Hantar rumput ujung tu. Kat belah anjing tu hantar rumput. Kat belah lembu tu hantar tulang. Hang percayalah mereka akan berselang untuk mengambil apa yang mereka nak. Walau dihidang di depan mata lembu tu adalah tulang selungguk, yang dihidang di depan anjing tu adalah rumput serumpun selungguk, mereka akan berselang tukar. Sebab kehendak adalah masing-masing. So kalau hang jenis lembu, hang cari rumput, hang tak pergi tokak tulang tu, anjing dia takkan pergi mamah ni rumput tu, dia akan pergi situ, dia kenal apa yang dia nak. So you asking yourself, what do you want? Simple as that. Aduh.